Didik TV KPM. Hai, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran yang saya rasa sangat menarik iaitu Sains Komputer dalam slot menengah atas. Topiknya ialah pengkomputeran. Cikgu Ashikin, apa yang cikgu akan kongsi dalam segmen ini sekarang? Okey, yang sekarang ni kita akan lihat kepada standard pembelajaran yang terakhir iaitu mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan. Okey. Kita lihat pada kerjaya dalam pengkomputeran. Okey, kerjaya dalam pengkomputeran ini berkait dengan reka bentuk, penciptaan, pengurusan dan penyelenggaraan pelbagai komponen bagi sistem termasuklah perisian, perkakasan, integrasi dan juga sistem multimedia. Okey, ini adalah bidang utama dalam pengkomputeran. Yang pertama adalah sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian, kemudian sokongan maklumat dan perkhidmatan, kemudian web dan komunikasi digital, serta pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Okey, kita lihat pada peranan dan kerjaya dalam bidang pengkomputeran. Jadi sekarang ni yang sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian ni, apa peranan tanggungjawab dia? Inilah dia. Okey, dia akan kendalikan semua aspek keselamatan rangkaian termasuklah penyulitan, pentadbiran firewall, protokol rangkaian dan boleh mengenai pelbagai tanggungjawab daripada membangunkan dasar keselamatan atau mengesyorkan peningkatan sistem keselamatan data untuk tangani pencerobohan terhadap keselamatan data. Okey, apa kerjaya dia? Juru analisis keselamatan maklumat. Okey. Kemahiran dia mesti dia pakar dalam bidang rangkaian dan keselamatan komputer. Okey, yang keduanya adalah sokongan maklumat dan perkhidmatan. Okey, kita boleh integrasikan pengurusan perniagaan dan analisis data. Yang ini penting pada zaman sekarang, menilai pelaksanaan sistem komputer untuk selesaikan masalah perniagaan yang rumit. Okey, sokongan pengkomputeran dan sokongan teknikal, selenggara sistem maklumat untuk perniagaan, memberikan cadangan tentang perisian dan perkakasan untuk mencapai objektif perniagaan. Okey, antara kerjayanya adalah pentadbir pangkalan data. Okey, juru analisis sistem komputer dan kemahiran yang diperlukan antaranya adalah perisian aplikasi perniagaan melibatkan pangkalan data. Okey, yang ketiga adalah pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Okey, peranan dia apa? Merancang. Okey, merancang, mereka bentuk, mengemaskini dan menguruskan perisian komputer dan sistem pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Antara kerjaya yang terlibat adalah juru analisis sistem, okey, jurutera sistem komputer, pembangunan perisian dan juga pengatur cara komputer. Ini adalah programmer lah. Dan kemahiran dia diperlukan bahasa apa? Bahasa Java, C, C++. Itu adalah antara kemahiran yang diperlukan. Okey, yang seterusnya adalah web dan komunikasi digital. Okey, apa peranan dia? Dia membangunkan aplikasi berasaskan web, kita menulis kod, mengintegrasikan sistem dan menyediakan bantuan teknikal. Okey, kemudian seseorang itu juga perlu membangunkan dan menghasilkan media interaktif. Okey, macam sekarang pun media interaktif termasuklah produk digital dan multimedia. Okey, kerjaya dia sebagai pembangun laman web, pembangun perisian multimedia, pakar media digital, pereka grafik dan multimedia. Apa kemahiran yang diperlukan? Dia adalah JavaScript, HTML, Ajax, PHP, Python dan sebagainya. Okey, untuk perisian dan perkakasan multimedia ni dah tentulah dia memerlukan perisian seperti Adobe Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Okey, kita lihat pula. Tadi kita dah lihat kan yang awal tadi ada 4. Sekarang kita tengok elemen yang mempunyai bidang pengkomputeran. Jadi transformasi yang berlaku dalam industri pengkomputeran ini telah membawa pembangun bidang kerja baharu dalam pengkomputeran. Ada 3 elemen yang sedang berlaku sekarang ini. Contohnya mudah alih, keselamatan data dan juga data raya dan kecerdasan buatan. Okey, apa itu mudah alih? Dilibatkan apa? Libatkan aplikasi dan kandungan mudah alih seperti mobile apps yang biasa kita pakai guna phone saja. Sekarang ni apa-apa saja pun kebanyakan menggunakan mobile apps.
Tak perlu lagi nak usung, nak bawa laptop yang besar, nak bawa komputer yang besar. So, hanya pakai apps yang ada pada phone kita saja selain daripada komputer tadi. Lebih mudah. Okey, yang seterusnya adalah keselamatan data. Okey, bila wujud pengkomputeran awan, cloud computing, pemayaan, peningkatan dan keselamatan data ni turut mendapat perhatian. Maka kita perlukan kepakaran dalam bidang penyulitan. Okey, maksudnya data-data sulit itu dia akan berlaku, akan dibuat penyulitan dalam bentuk kod yang sukar untuk dibaca oleh orang lain. Dia akan tukarkan. Okey, pengesahan CJ infrastruktur firewall dan anti malware meningkat. Okey, keperluan terhadap kerja penganalisis keselamatan data, pentadbir keselamatan ni dia sangat pentinglah dalam bab keselamatan data. Yang ketiga adalah data raya. Okey, data raya atau big data, kerjasama perniagaan dan analitik ini, dia kemampuan dia menterjemah. Okey, dia sangat pentinglah sekarang ni. Okey, menganalisis keupayaan untuk mengubah kuantiti data mentah yang besar ni dalam satu maklumat. Contohnya cikgu buat sistem, cikgu akan ambil maklumat peribadi, kan kita akan mintalah semua maklumat peribadi seseorang tu. Tapi daripada data tersebut, cikgu boleh olah kepada beberapa bentuk sistem. Mengikut kepada sistem yang kita nak bina. Okay, kalau kata cikgu nak buat tentang mungkin pengurusan maklumat komputer, cikgu hanya perlukan beberapa maklumat saja untuk sistem tersebut. Jadi, memang sangat penting dengan kemampuan tersebut, maka kita boleh analyse dan kita boleh buat pelbagai lagi dengan menggunakan data mentah tadi. Kemudian perniagaan seluruh negara, seluruh dunia memerlukan pakar komputer terlatih sebagai pengurus data dan memiliki kemahiran pentadbir memahami cara untuk mendapatkan data, menganalisis dan melaporkan data. Okey, kalau mungkin kerja yang sekarang ni dia ada saintis data. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini yang terakhir. Okey, nampak dah memang tenang. Dah selesai kan? Tenang je kan? Dah akhir dah. So, Cik nak uji sikitlah dengan soalan yang terakhir ini. Okey, berkaitan dengan topik yang kita dah bincangkan tadi. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, pernyataan satu menerangkan elemen mutakhir dalam bidang pengkomputeran. Ini adalah pernyataan. Okey, berlaku transformasi tadi dalam industri pengkomputeran telah membawa kepada pembangunan bidang kerjaya baharu dalam pengkomputeran. So, nyatakan 3 elemen. Tadi pun kita dah sebutkan 3 elemen tadi. Apa tu yang pertama tadi? Baiklah cikgu, transformasi dalam industri pengkomputeran. Maka 3 elemen tersebut saya akan cuba ingat cikgu. Yang pertama saya rasa mudah alih. Yang kedua, ini sangat penting sebenarnya, keselamatan, itu saya pasti. Yang ketiga, saya ingat cikgu ada sebut big data atau data raya. Ya, betul cikgu? Betul. Okey. Yang pertama tadi adalah mudah alih. Okey, yang kedua adalah keselamatan data dan yang terakhir adalah big data tadi. Okey, dan juga kecerdasan buatan. Okey, soalan cikgu. Yang seterusnya. Boleh cikgu. Okey, ada satu lagi soalan. Okey, pernyataan satu di bawah menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab dalam sesuatu kerjaya. Okey, membangunkan aplikasi berdasarkan web, menulis kod, mengintegrasikan sistem dan menyediakan bantuan teknikal. Seseorang itu perlu membangunkan dan menghasilkan media interaktif termasuklah produk digital dan multimedia. Jadi, berdasarkan pernyataan satu ini, nyatakan bidang utama pengkomputeran. Cikgu, saya rasa kata kunci yang saya dapat dari sini ialah menghasilkan media interaktif, termasuklah produk digital dan multimedia. Saya rasa inilah web komunikasi digital, cikgu. Adakah betul? Komunikasi digital. Web dan komunikasi digital. Betul. Baiklah, cikgu. Cikgu, apakah boleh cikgu berikan rumusan pembelajaran kita hari ini? Okey, untuk yang hari ini kan kita belajar tentang pengkomputeran, komputer dan impak kan, kita tahu kesan positif daripada teknologi yang telah berlaku. Okey. Dia ada kesan positif dan juga negatif dia. So kita belajar tentang kod etika kan, bagaimana kesan positif kesan teknologi tadi tu telah menghasilkan juga jejak cyber kan. So jangan buat perkara-perkara yang tidak betul tadi. Okey, jangan menggunakan teknologi yang boleh merosakkan diri sendiri dan juga orang lain.
Saya setuju, cikgu. Kita harus patuhi kepada etika pengkomputeran, cikgu. Ya, betul. Dan cikgu, apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya hari ini? Oh, cikgu sangat baik sebenarnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu boleh bagi 5 bintang 5 untuk bintang, cikgu. hari ini. Alhamdulillah. 5 bintang daripada 5 ke, cikgu? 5 dari 5? 5 daripada 5. 5 daripada 5. Baiklah. Sebab dapat jawab dengan baik kan? Saya pasti murid-murid di rumah juga. Saya rasa anda semua juga harus mendapat 5 bintang. Tetapi sebenarnya ada juga cikgu cara nak dapat 6 bintang. Okey. Lebih daripada 5 tu. Kita nak buat rujukan lebih, betul tak cikgu? Kita nak buat rujukan lebih. Di manakah kita boleh mencari sumber tersebut? Okey, nak dapat lebih daripada itu, okey, pelajar kena menghasilkan satu folio. Okey, dalam PBD ini, okey, kita kena hasilkan folio lengkap mengenai etika kerja di bidang pengetahuan masa depan. Jadi yang ni pelajar boleh hantar selepas proses pembelajaran. Maka dia akan dapatlah full mark kat situ. Dapat ilmu lebih, Ya, cikgu. dapat ilmu lebih. Saya pasti mereka boleh juga melayari di sumberku, cikgu. Ya, betul. Kita boleh pergi melalui sumberku. Ke sumberku seperti pautan yang berada di kaca TV anda sekarang. Di situlah kalau kita nak lakukan lebih latihan ataupun ingin mencari bahan rujukan yang lebih. Dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru tenaga pengajar kita hari ini iaitu Cikgu Ashikin. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan juga kepada juru bahasa kita iaitu Cikgu Fikri. Terima kasih Cikgu Fikri. Kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua. Didik TV KPM